Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang isu konten sekolah dalam kalangan remaja. Dalam pembentangan ini akan dihuraikan dengan jelas tentang punca berlakunya kes konten sekolah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, kesan yang akan dialami jika kes ini tidak dapat dibendung, dan data yang kami dapat setelah melakukan kajian. Objektif kajian yang dijalankan adalah: pertama, mengetahui faktor atau punca-punca utama konten sekolah. Kedua, mengenal pasti hubungan antara gaya pengajaran guru dengan tahap konten sekolah. Ketiga, menentukan pengaruh kesukaran mengawal emosi dengan masalah konten sekolah. Keempat, menghuraikan cara-cara membantras gejala masalah konten sekolah. Kajian ini telah menggunakan 3 metodologi kajian, iaitu kajian perpustakaan, temu bual dan soal selidik. Kajian perpustakaan berdasarkan kajian kes terdahulu yang telah dijalankan. Kajian perpustakaan dapat membantu pengkaji dalam mencari bahan atau idea. Metodologi yang kedua ialah temu bual. Temu bual telah dijalankan ke atas 2 orang guru, iaitu Puan Nurfaizah binti Idris, seorang guru kaunselor, dan Encik Zamani, seorang guru berpengalaman selama 29 tahun. Metodologi yang ketiga ialah soal selidik. Soal selidik dijalankan untuk mengetahui pandangan pelajar-pelajar tentang gejala ponteng sekolah. Soal selidik telah dijalankan ke atas 132 orang responden. Nama saya Nurfaizah binti Idris, kaunselor berdaftar berakuan amalan sejak 2008. Sekarang ni saya bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Padang Midin, Kuala Terengganu. Isu konten ni sebenarnya faktornya mesti ada 2 faktor. Pertama dipanggil sebagai faktor luaran, dan keduanya faktor dalaman. Dia semua isu mesti ada 2 faktor ni. Cuma dalam bab konten ini dianya lebih kepada isu dalaman, faktor dalaman. Faktor dalaman ini yang pada diri pelajar sendiri. Faktor luaran ni mungkin faktor itu daripada subjek, daripada guru. Terdapat 132 responden yang telah menjawab soal selidik melalui Google Form, dan soalan yang ditanya kepada responden adalah: pernahkah anda ponteng kelas atau sekolah? Terdapat 47% daripada 132 orang responden yang menjawab tidak, dan 15.3% yang menjawab ya, dan juga 37.9% daripada 132 orang responden menjawab pernah tapi tidak sengaja. Antara faktor yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah adalah sikap pelajar, faktor sikap pelajar, iaitu bosan akan sesuatu mata pelajaran. Terdapat 61.4% yang menjawab setuju akan pernyataan tersebut, dan 38.6% yang menjawab tidak setuju tentang pernyataan tersebut. Seterusnya, faktor suasana di sekolah mampu mempengaruhi punca meningkatnya ponteng sekolah. Menurut responden yang menjawab soal selidik ini, responden kebanyakannya tidak pernah ponteng sekolah. Jadi, faktor suasana di sekolah juga tidak mempengaruhi faktor ponteng sekolah itu. Seterusnya, faktor rakan sebaya. Faktor rakan sebaya adalah salah satu faktor yang terbesar terhadap kes ponteng di kalangan pelajar, kerana pelajar tidak tahu untuk membuat keputusan untuk memilih rakan atau kerjaya. Kebanyakannya menjawab tidak setuju atas semua alasan kecuali alasan rakan yang mempunyai kepimpinan yang tinggi. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Untuk dapatan kajian ini, kami telah melakukan beberapa kajian yang melibatkan temu bual bersama cikgu, 2 orang cikgu, dan juga melalui soal selidik. Saya akan membentangkan tentang bahagian temu bual bersama cikgu. Hasil temu bual bersama 2 orang guru mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Yang pertama adalah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap isu ponteng sekolah. Menurut seorang guru yang bernama Puan Nurfaizah Idris, antara perkara yang berkait rapat dengan faktor gejala ponteng adalah
perbezaan antara ponteng kelas dan ponteng sekolah. Selain itu, faktor guru juga adalah antara sebab kenapa pelajar terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Seterusnya, faktor suasana dan persekitaran sekolah juga mampu memberikan kesan kepada pelajar. Menurut Encik Zamani pula, faktor utama terhadap isu ponteng sekolah itu sendiri terbagi pada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Tapi ianya fokus kepada faktor dalaman. Selain daripada itu juga, faktor kesukaran menguat emosi juga mampu mempengaruhi pelajar itu sendiri. Saya akan meneruskan lagi perbincangan ini pada peringkat perbincangan. Perbincangan yang dilakukan adalah berdasarkan objektif kajian yang telah dikemukakan. Yang pertama, masalah ponteng sekolah berlaku akibat diri pelajar itu sendiri. Pelajar cenderung berasa bosan dengan mata pelajaran tertentu, kemungkinan kerana subjek itu sukar untuk dipelajari. Yang kedua, mengenal pasti hubungan antara gaya pengajaran guru dengan tahap ponteng sekolah. Berdasarkan hasil kajian soal selidik, pelajar cenderung berasa bosan dengan sikap guru yang memberi kerja sekolah yang berlebihan dengan hanya mengarahkan untuk menyelesaikannya dalam waktu yang suntuk. Seterusnya, menentukan pengaruh kesukaran mengawal emosi dengan masalah ponteng sekolah. Faktor ini sesuai untuk dikaitkan dengan teori Colbert, di mana teori ini menekankan tentang perkembangan moral. Pada tahap perkembangan tertentu, seseorang akan mempelajari apa yang betul dan apa yang salah. Selain itu, pada peringkat perbincangan ini akan dihuraikan tentang cara-cara membanteras gejala ponteng sekolah. Jadi untuk cadangan penambahbaikan dalam menangani isu ponteng sekolah ini ialah yang pertama daripada pihak guru itu sendiri. Pihak guru itu sendiri tidak semestinya hanya menyelesaikan tugasannya hanya di kelas sahaja, tetapi seorang guru ini memainkan peranan penting dalam mendidik seorang murid agar menjadi seorang manusia yang berguna di masa yang akan datang. Kerana apa? Seorang guru itu ianya mendidik dan memberi manfaat kepada seorang murid agar menjadi insan yang berguna. Janganlah seorang guru itu memilih kasih dalam mendidik seorang murid. Yang seterusnya daripada pihak ibu bapa. Zaman sekarang ramai ibu bapa apabila mereka menghantar anaknya ke sekolah, mereka melepaskan 100% tanggungjawab kepada pihak guru dan pihak sekolah. Jika kita lihat kebanyakan murid-murid yang bermasalah di sekolah, ponteng sekolah, tak siap kerja rumah dan sebagainya, mereka juga mempunyai masalah di rumah. Ini kerana suasana yang terbina di rumah iaitu seperti kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian daripada ibu bapa terhadap anak itu akan menyebabkan mereka akan mempamerkan emosi mereka di sekolah. Oleh itu, tanggungjawab ibu bapa juga adalah sangat penting dalam menangani isu tingkah laku ponteng sekolah ini. Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, maka dapat disimpulkan bahawa gejala ponteng sekolah merupakan gejala yang sering dilakukan oleh para pelajar, tidak kiralah para pelajar tersebut daripada sekolah menengah maupun sekolah rendah. Maka terdapat pelbagai faktor yang boleh mendorong para pelajar untuk melakukan tindakan bermasalah tersebut. Namun, jika dilihat daripada sudut perspektif perkembangan kognitif dan sosio-emosional pelajar, maka faktor-faktor yang terdapat pada perkembangan kognitif ini juga memberi pengaruh yang besar kepada pemikiran para pelajar untuk melakukan tindakan bermasalah tersebut. Oleh itu, setiap pihak perlulah memainkan peranan yang penting agar dapat membendung gejala ponteng sekolah ini daripada terus berlaku daripada kalangan para pelajar sekolah menengah ataupun para pelajar daripada sekolah rendah. Sekian, terima kasih.